Assalamualaikum. Ziarah jalan kaki sekitar Madinah kali ini fokus kepada Raudah ataupun Taman Syurga. Raudah adalah satu tempat dalam Masjid Nabawi yang ditanda dengan tiang berwarna putih. Berada di antara rumah Nabi, sekarang makam Rasulullah SAW, sampailah ke mimbar Nabi. Luas Raudah hanya 22 meter kali 15 meter atau 330 meter persegi sahaja. Raudah adalah tempat yang mustajab untuk berdoa dan menjadi tumpuan ramai. Nabi SAW memberi nama tempat tersebut Raudatul Jannah ataupun Taman Syurga. Semua lokasi Raudah berada di luar Masjid Nabawi. Tetapi seiring dengan perkembangan semasa, Raudah kini berada di dalam masjid. Nabi SAW ketika hidup sering duduk untuk membacakan wahyu dan mengajarkannya kepada sahabat-sahabatnya di Raudah. Di sebelah inilah pintu Babus Salam. Babus Salam hanya untuk laki-laki saja. Boleh masuk melalui pintu Babus Salam, lalu di makam Nabi Abu Bakar dan Umar. Selepas itu keluar semula ke pintu Al-Baqi. Jadi di sini dulu sebelum Covid, imam berada di Babus Salam ini. Tapi sekarang imam Masjid Nabawi sudah berada di dalam Raudah. Baik. Pintu yang pertama ini kosong. Pintu yang ketiga kosong. Jadi Rasulullah SAW hanya dalam sini. Ini Rasulullah. Jadi pusing ini Rasulullah. Selepas itu Abu Bakar Siddiq. Lepas itu Umar bin Khattab. Jadi di sini kosong. Pintu pertama kosong. Pintu ketiga kosong. Yang ada hanya di sini Rasulullah, Abu Bakar dan Umar. Dan di bawah dasar pun ada bundar. Ada Rasulullah, ada Umar, ada Abu Bakar, ada Umar. Dulu jemaah sekalian, semua jemaah laki dan wanita pada waktu saya pertama kali datang ke tempat ini pada tahun 1976, itu jemaah sekalian masih bisa semua laki-laki, perempuan. Untuk kita tengok ke dalam, untuk dalam semuanya seperti ini. Tengok begini. Tapi pada waktu itu jemaah sekalian, pada waktu wanita tengok seperti ini, maka datang laki-laki dari belakang. Dia sorong. Akhirnya ada kamera. Akhirnya bikin peraturan, tak boleh lagi ada wanita di situ. Sekali lagi, pintu Babus Salam. Pintu Babus Salam sebelum kita keluar di sini, di sini ada Rasulullah, Abu Bakar dan Umar. Besarnya seperti ini. Sekali lagi kosong. Umar, Abu Bakar, Rasulullah, kosong. Selepas itu jemaah sekalian, pintu kayu ini adalah mimbarnya Nabi SAW. Ini mimbarnya Nabi SAW. Selepas itu di sini mihrabnya Nabi SAW. Sekarang Imam Masjid Nabawi ada di sini. Dulu di depan pintu Babus Salam. Tapi sekarang Imam Masjid Nabawi ada di sini. Rasulullah SAW, rumah Rasulullah ada di sini. Rasulullah mengatakan, antara rumah aku dengan mimbar aku, di sinilah Raudatul Jannah, Taman Surga. Bedanya jemaah sekalian, tiang itu, ini tiang Raudah. Adapun selain daripada tiang seperti ini, itu bukan Raudah. Ini pun termasuk beda ini. Tiang yang ini dengan tiang ini beda. Ini sudah di luar daripada Raudah, tak termasuk Raudah, karena dia sudah membelakangi daripada mimbar Nabi SAW. Sekali lagi, antara mimbar dengan rumah, disinilah Taman Surga. Kalau bagi jemaah laki-laki sudah paham, tapi jemaah wanita, itulah sedikit penjelasan daripada saya. Mungkin ada penjelasan daripada Al-Fadhil Ustaz. Dan di sebelah masjid yang berwarna putih ini, inilah masjid Sayyidina Ali bin Abu Talib karramallahu wajhah. Oke, tuan-tuan dan puan-puan,
yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, suka belit-belit pasal. Belit. Kan tengok ni. Nan asalnya ialah dia pakai ni tu. Ni saja. Rendah je saya tu. Bina asal itu saja. Sudah bina tu ditambah lagi ke atas. Okey. Dan yang kita lalu tadi nama apa? Di jalan dia. Yang di jalan tadi dia daripada Sakifah Bani Sa'dah tu apa dia? Sampai sini. Suq Al-Qadim. Apa nama dia? Pasar lama. Suq Al-Qadim. Apa peristiwa Nabi sampai saja ke Madinah? Nabi kata kita beli tanah anak yatim. Kubayah tu lah. Maka dia pilih untuk tidur di rumah, dia menginap di rumah Abu Ayyub Al-Ansari yang kubah warna putih tu. Kemudian tuan-tuan, Nabi kata wahai para sahabat sekalian, kita tukar nama orang Yahudi Yathrib kepada Madinatun Nabi. Mana berlaku pertukaran nama. Kemudian tempat pentadbiranku dinamakan Madinatun Nabi atau Masjidun Nabawi. Nabi kata, wahai Bilal, istiharkan hari ini Islam diperintah oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam pergi dekat Suq Al-Qadim. Kat mana? Kat pasar. Dulu pasar tu ya. Dulu memang pasar tu kan. Dulu kalau tuan-tuan nak beli barang borong-borong dulu situ. Nak beli tasbih borong-borong kan. Situ. Jadi begitu dia lakukan azan. Kali pertama tuan-tuan, kali kedua Bilal azan macam tu. Azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa tuan-tuan dia masuk jadi tunjuk tadi? Sebab apa? Bagi kuat suara. Sebab dia di lapangan. Dia berada di bawah. Berbeza hari pembukaan kota Mekah, Fathul Makkah, hari kemerdekaan Mekah, Bilal naik atas Kaabah, dia azan macam ni pula. Sebab itu sunnah Nabi azan ada dua ya. Satu macam ni Fathul Makkah, satu Madinah mah. Tuan-tuan bakal ayah haji ni tolong ikut sunnah Nabi, dua saja. Ni satu di Madinah, ni satu di Mekah. Yang ni Melayu. Kena betul kan? Kita buat bermaklumat kan. Jadi ketika tuan-tuan dilakukan azan untuk menguatkan suara. Sebab itu dimasuk dia tunjuk dalam contoh. Tuan tengok tengok tak Jamal Abdillah nyanyi. Kan dia pecik hidung kan. Ya kan dia. Sama tak telinga kan? Siapa dia masuk telinga? Nak kuatkan suara. Peristiwa ni ialah peristiwa hari pembukaan kota Madinah, dan Nabi berhenti sampai ke rumah Abu Ayyub Al-Ansari yang kubah warna putih tu. Dan Abu Ayyub dinyatakan ketika dalam perang Badar, dalam perang Khandaq, dia Nabi sebut Islam akan menakluk Konstantinopel. Semua terdiam. Siapa dia? Siapa orang Nabi sebut ni? Sebab itu sebelum dia meninggal, dia kata tolong bawa aku pergi ke Konstantinopel. Dan masa dia sakit di atas kapal, tolong dengan kebumikan aku dalam laut ini, kebumikan aku di Konstantinopel. Aku nak dengar kesan tapak kaki orang yang Nabi sebut dalam perbangan Khandaq itu. Siapa nama dia tuan? Sultan Muhammad Al-Fatih. Nak tahu kisah ni? Di Turki bersama saya nanti, insyaAllah. Sebab evidence semua ada di Turki. Jubah, baju, periuk, cawan ada di sana. Sebab kerajaan Osmaniyah pernah memerintah. Sebab kita perhatikan binaan yang ada di Madinah dan di Mekah banyak berbentuk monumen kerajaan Ottoman. Osmaniyah ni. Okey tuan-tuan, ini adalah monumen. Itu ialah rumah Ali, itu ialah rumah Abu Bakar, dan di tengah-tengah itu adalah rumah Sayyidina Umar Al-Khattab, dan rumah Osman dekat sana. Tuan-tuan, tempat mereka tu dijadikan monumen, maka dibuatkan
masjid. Jadi kisah yang membabitkan rintihan Fatimah dengan Ali setelah penaklukan Khaybar di hari kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kesan permainan Abdullah bin Sabah yang menyebabkan para sahabat bercakaran. Para sahabat bergaduh. Terbunuhnya Abu Lu'lu'ah, terbunuhnya Umar Al-Khattab kerana orang bernama Abdullah bin Sabah, orang di sebalik tabir, api dalam sekam. Kematian Sayyidina Osman, libasan pedang di rumah dia, sehingga anak Nabi, isteri Osman, terpotong keempat jarinya kerana orang bernama Abdullah bin Sabah. Menyebabkan perpecahan antara Ali, Fatimah, dan juga berlakunya perang Jamal, perang kaki unta tu. Berperang antara anak menantu ibu mertua, orang yang bernama Abdullah bin Sabah. Semuanya bermula di Saqifah Bani Sa'dah. Kita teruskan perjalanan lagi.